Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, beberapa hari ini kebelakangan ini ramai rupanya meminati perkembangan terkini pemilihan timbalan Presiden PKR ataupun kedudukan nombor 2 parti. Kedudukan nombor 2 Anwar Ibrahim di dalam parti. Saudara-saudara, ada yang berkata ini adalah satu parti keluarga. Kalau Nurul Izzah menang. Ada yang kata sekiranya Nurul Izzah menang, beliau boleh menjadi calon Perdana Menteri dan sekaligus mencipta sejarah Perdana Menteri Malaysia wanita yang pertama kalau Nurul Izzah menang. Sudah pasti kepada penyokong Nurul Izzah dan kepada yang melihat Nurul Izzah sebagai seorang pemimpin, sosok seorang individu yang boleh menjadi PM, mereka yakin akan kenyataan ataupun cadangan bahawa Nurul Izzah boleh menjadi Perdana Menteri ke-11 ataupun Perdana Menteri yang seterusnya. Saudara-saudara, dalam satu artikel berita, ulasan mencari bakal Perdana Menteri. Dr. Mahathir Mohamad tidak mahu ulas Nurul Izzah Anwar bertanding jawatan timbalan Presiden PKR. Beliau kata, ia isu keluarga. Saya rasa saya terpaksa komen, kalaupun ada unsur-unsur keluarga, nepotisme dan sebagainya, tetapi unsur kepentingan umum pun ada. Ia mungkin percaturan keluarga Anwar, tetapi dengan kehendak takdir, Nurul Izzah boleh berakhir menjadi PM wanita pertama Malaysia. Ditakdirkan dia menang jawatan timbalan Presiden PKR dan ditakdirkan apa-apa berlaku kepada Anwar sekarang atau pada masa depan, mesti ada pihak yang akan mencadangkan supaya dia ambil alih tempat bapanya. Hal ini sudah pun berlaku dengan ibunya, Dr. Wan Azizah. Apabila Anwar masuk penjara kali kedua pada tahun 2015, Dr. Wan Azizah pemangku jawatan beliau di dalam parti. Apabila PH pimpinan Mahathir menang PRU18, ada percubaan menyekat beliau menjadi PM dengan melantik Dr. Wan Azizah. Tetapi percubaan dari luar PH itu gagal. Dalam pertandingan jawatan timbalan Presiden PKR kali ini, ketoprak sudah dipentaskan pada usulnya Nurul Izzah. Isytihar dia akan bertanding mempertahankan jawatan naib presiden. Dalam majlis pimpinan pusat PKR, ada 9 orang berjawatan naib presiden dan Nurul Izzah adalah salah seorang daripadanya. Tiba-tiba satu demi satu kepimpinan cawangan bahagian dan negeri tampil mencadangkan beliau sebagai calon timbalan presiden bagi melawan penyandang Rafizi Ramli. Jadi tak nak ulas banyak, kalau dah ramai yang menyokong Nurul Izzah untuk jadi timbalan presiden PKR, adakah mereka lihat Nurul Izzah juga boleh menjadi seperti Anwar Ibrahim, menjadi presiden PKR dan sekaligus menjadi calon Perdana Menteri bagi PKR dan juga mungkin Pakatan Harapan. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, banyak isu yang sensitif di Malaysia. Antaranya isu bendera, isu jalur gemilang. Kenapa perkara ini sensitif? Ini melibatkan kedaulatan negara. Ini melibatkan image negara. Jadi, sudah pasti yang bercakap dan bersuara tentang ini tidak lain dan tidak bukan daripada netizen, daripada penggemar media sosial. Dan ada satu parti yang terlibat dalam isu ini. Ini satu kejutan dan laporan polis yang mengejutkan ramai. 16 laporan polis diterima isu jalur gemilang cacat pada program PAS. Sekali lagi nama PAS disebut, nama parti PAS disebut.
Kontroversi kesilapan lakaran jalur Gemilang yang cacat bintangnya pada poster program Himpunan Teguh Memimpin Terengganu HTM 1.0 2025 merekodkan 16 laporan polis. Perkara itu disahkan Ketua Polis Terengganu Muhammad Khairuddin yang turut memaklumkan laporan berkenaan bukan dibuat di negeri Terbabit saja, malah di lokasi lain. Saya tertanya-tanya lah, kenapa masih ada pihak yang tidak menyadari perkara ini seawal mungkin? Dan persoalannya kenapa Parti PAS ataupun Parti Melayu, Parti Agama Islam tidak alert tentang perkara ini? Kenapa sehingga ada kecacatan yang berlaku pada bintang bagi poster program himpunan ataupun HTM 1.0? Kesilapan lakaran jalur Gemilang. Kenapa ada perkara ini boleh berlaku? Sebanyak 16 laporan polis telah dibuat berhubung kejadian tersebut. Di Terengganu ada 3 laporan saja berkaitan kes ini. Menurut Muhammad Khairi, siasatan dibuat mengikut Section 3 dalam kurungan 1 dalam kurungan C Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 2017, Section 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 dan Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Poster resmi terbitan PAS Terengganu untuk mempromosikan HTMT 1.0 2025 menarik perhatian ramai, sekaligus mengundang kecaman apabila berlaku kecacatan padanya. Jadi adakah dengan ini saudara-saudara? Sepatutnya ada 14 logo yang dihasilkan PAS Terengganu hanya memaparkan 11 bucu pada bintang persekutuan. Adakah dengan ini akan terkena tempias kepada kepimpinan PAS Terengganu, terutamanya Hadi Awang sebagai Presiden PAS? Adakah dengan ini PAS boleh hilang sokongan, boleh hilang undi, ataupun akan diharamkan? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, antara yang paling dinantikan, pilihan raya paling dinantikan yang terdekat adalah pilihan raya negeri ke-17 PRN Sabah pada tahun ini. Sudah pasti kita sudah dengar gabungan ini, gabungan itu akan berentap di dalam PRN kali ini. PHBN sah bergabung, tapi bagaimana dengan kerajaan negeri hari ini? Pimpinan Haji Jinor, GRS. Adakah GRS akan bergabung dengan PHBN? Adakah GRS akan bertanding solo? Adakah GRS dengan warisan ataupun dengan Perikatan Nasional? Bercakap tentang PN. Dalam satu artikel daripada FMT, hari ini bertarik 15 Mei. 7 jam yang lepas, PN terdesak mungkin sokong GRS pada pilihan raya negeri Sabah, kata penganalisis. James Chin berkata, PN sangat lemah di Sabah dan mungkin tiada pilihan kecuali bersama dengan GRS. Sebarang keputusan Perikatan Nasional untuk menyokong GRS akan pada PRN akan datang, mungkin didorong rasa terdesak, menurut seorang penganalisis. James Chin dari Universiti Tasmania berkata, PN sangat lemah di Sabah dan PAS tidak popular di negeri itu. Manakala kebanyakan wakil rakyat bersatu sudah melompat ke GRS. Disebabkan itu, katanya, PN mungkin tiada pilihan kecuali bekerja sama dengan GRS. PAS hanya memiliki 1 daripada 79 kerusi DUN. Dengan wakilnya, Ali Akbar Gulasan ialah adun lantikan. Lebih 10 adun bersatu, Sabah meninggalkan parti itu ketika langkah Kinabalu pada 2023 dan menjadi ahli langsung GRS selepas PRN. Termasuk Ketua Menteri Haji Jinor
Masidi Manjun dan Rubin Balang. Timbalan pengarah pilihan raya PAS sebelum ini, Anwar Musa, dilaporkan berkata, PN patut menyokong JRS pada PRN Sabah akan datang kerana PH dan BN sudah mengumumkan kerjasama mereka. Anwar yang juga bekas Setiausaha Agung UMNO berkata PN patut mengkaji pilihan bertanding atas tiket JRS atau tidak menyertai PRN Sabah akan datang. Jadi saudara-saudara, kalau PN bergabung dengan JRS, adakah PN akan menghantar calon-calon yang mengejutkan? Mungkin Muhyiddin Hadi Awang bertanding pada PRN Sabah kali ini, dan mungkin pada masa akan datang mereka boleh dihantar sebagai calon ketua menteri. Apa komen Anda?